Susulan pengisytiharan penamatan darurat di Sarawak, persoalannya kini kita ingin bertanyakan kepada fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jenri Amir. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, persoalannya kini ialah bilakah waktu yang paling sesuai untuk Sarawak adakan pilihan raya negeri memandangkan mandat DUN Negeri Sarawak sepatutnya tamat pada Jun 2021? Baik, berdasarkan perkembangan segala petunjuk dan isyarat yang berkembang baik di peringkat elit politik maupun di peringkat akar umbi dan jenderapati, saya berjangkakan bahawa Sarawak sebenarnya bersedia untuk berdepan dengan PRN ke-11. Dan saya memilih dua tarikh sebenarnya, iaitu hari Sabtu 27 November ataupun 4 hari bulan Disember yang akan datang ini. Jadi maksudnya pilihan raya negeri yang ke-12 ini akan diadakan sebelum tahun depan. Jadi apapun kalau kita teliti sejarah pilihan raya negeri Sarawak sejak pilihan raya pertama pada tahun 1969 lagi memang tidak pernah lagi satu pilihan raya negeri pun diadakan pada bulan 11. Hanya satu kali diadakan pada bulan Disember, iaitu pada 28 dan 29 Disember tahun 1983, iaitu untuk PRN keempat. Tapi ini tidaklah bukan bermakna bahawa pilihan raya tidak boleh diadakan dalam bulan November. Jadi mengikut percaturan, perkiraan saya atas kertas dengan mempertimbangkan jumlah hari diperlukan oleh PRN untuk mengatur dan merencanakan PRN, dalam setiap PRN mengambil masa sekitar 3 minggu, sekitar 24-27 hari begitu, maka saya secara peribadi menjangkakan PRN kali ini akan diadakan 27 November atau 4 Disember. Doktor, sebelum ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri ada memaklumkan bahawa pengundi muda ataupun undi 18 akan dibenar mengundi pada pilihan raya negeri Sarawak sekiranya PRN itu diadakan pada selepas daripada 31 Disember, dan doktor tadi ada menyebut bahawa ia dicadangkan untuk diadakan pada 27 November ataupun 4 Disember. Jadi bagaimana agaknya dengan pelaksanaan undi 18 itu? Nampaknya Jadi Sarawak undi, tidak dapat. kalau maksudnya kalau pilihan raya negeri diadakan pada tahun ini, maka dengan sendirinya kemungkinan undi 18 ini tidak dapat direalisasikan. Dan ini akan memberi satu kesan tertentu. Jadi kalau diadakan tahun depan kemungkinan pengundi berusia 18 tahun ini akan dapat menggunakan hak mereka untuk mengundi. Jadi berdasarkan perkiraan seperti saya sebutkan tadi, kemungkinan mereka tidak berpeluang untuk mengundi untuk kali ini. Dan juga pengumuman penamatan darurat memberi petunjuk bahawa PRN ini semestinya semakin hampir. Jadi apakah agaknya strategi yang paling berkesan, sebab PRN Melaka pun belum ada lagi SOP yang dikeluarkan daripada SPR dan juga MKN untuk memastikan tiada penularan kes COVID-19, dan orang ramai juga perlu patuh kepada SOP COVID-19. Jadi apa agaknya strategi yang paling berkesan yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ini? Baik, mereka tidak ada pilihan. Berdasarkan arahan atau perintah yang dikeluarkan oleh KKM melalui menterinya Khairi Jamaluddin tempoh hari bahawa mana-mana parti politik tidak dibenarkan untuk mengadakan kempen dan perhimpunan besar-besaran secara jelata, maka pilihan yang paling ampuh untuk mereka adalah untuk melakukan secara hybrid, iaitu melakukan kempen secara kecil-kecilan, individu ke individu, dari rumah ke rumah, dalam kumpulan kecil 1-2 orang. Dan yang paling penting juga jangan diperkecilkan ataupun diremehkan strategi komunikasi dan kempen politik menggunakan kaedah konvensional dan juga kaedah media baru. Secara konvensional dan tradisional, maksudnya mereka boleh menggunakan risalah yang bercetak untuk diedarkan dari rumah ke rumah, dari rumah panjang ke rumah panjang dan sebagainya. Kerana ini satu kaedah paling penting khususnya untuk calon muka baru yang saya jangkakan kemungkinan untuk Sarawak di sekitar 20 hingga 25 orang nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi pendekatan yang paling efektif dan paling ampuh, khususnya untuk kalangan pengundi di bandar dan kawasan bandar, ialah dengan menggunakan kaedah strategi komunikasi dan pemasaran politik melalui media sosial, Facebook, Instagram, TikTok dan juga melalui WhatsApp. Jadi kalau
strategi yang digunakan oleh parti politik dan calon politik menggunakan kedua-dua pendekatan ini secara ampuh dan berkesan, saya percaya mereka akan dapat muncul sebagai parti atau pihak dan calon yang akan menang nanti. Jadi mereka perlu bertindak kreatif, agresif melalui media baru. Doktor, mahu atau tidak, memang PRN ini tetap perlu dijalankan kerana ia perlu bagi memberi mandat kepada rakyat memilih pemimpin yang akan mewakili mereka. Jadi, bagaimana doktor melihat perjalanan PRN kali ini dengan COVID-19 masih lagi menular dan juga bagaimana kita boleh meramalkan peratusan pengundi yang akan pulang menunaikan tanggungjawab mereka, doktor? Baik, ini merupakan salah satu perkara ataupun ujian paling besar bagi mana-mana calon dan parti politik yang bertanding. Dan harus kita ingat kalau berdasarkan peratusan yang turun mengundi pada tahun 2016 iaitu pada PRN ke-11 lalu mencecah 70.01% berbanding dengan 2011 69.69%. Jadi saya menjangkakan untuk kali ini mungkin agak sukar bagi SPR untuk menyasarkan sasaran sekitar 70%. Ada sesuatu yang cukup baik dah kalau mereka dapat mencapai sekitar 60-65%. Kerana harus diingat, pernah dalam PRN Sarawak dalam tahun 1996, yang turun mengundi ialah sekitar 65.95%. Jadi yang paling penting ialah SPR, parti politik, calon, ejen dan ejen tertentu dan semua pihak yang terbabit dalam pemilihan kali ini harus menggerakkan jentera parti bagi meyakinkan rakyat. Jadi keyakinan dalam kalangan rakyat bahawa mereka turun mengundi dengan keadaan selamat, dengan patuh pada SOP dan mengambil iktibar juga daripada apa yang dilakukan oleh 120 wilayah dan negara di dunia ini, bagaimana mereka menjalankan pilihan raya dan referendum dalam keadaan mereka berdepan dengan COVID harus menjadi iktibar dan juga pengajaran kepada SPR supaya apa-apa saja yang dilaksanakan di Sarawak dan juga di Melaka nanti bukan saja dapat meyakinkan para pengundi tapi paling penting ialah dapat memastikan peratusan mengundi berada dalam paras yang tinggi iaitu sekurang-kurangnya 70%. Baik, terima kasih Dr. Jenri Amir. Beliau merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara yang mengulas tentang apa yang boleh kita jangkakan susulan pengisytiharan penamatan darurat di Sarawak.